اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Yang turunkan kitab, yang gerakan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Astaghfirullah, inna Allah kana tawwaba. 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 Astaghfirullah, inna Allah kana tawwaba.
أستغفر الله إن الله كان توابا 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diminta kepada kamu
memberi lapang dari tempat duduk kamu untuk orang lain, maka lapangkanlah seboleh-bolehnya, supaya Allah melapangkan serba-serbinya untuk kamu. Dan apabila diminta kamu bangun, maka bangunlah, supaya Allah meninggikan darjat orang-orang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu, beberapa darjat. Dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak menghadap dan bertanyakan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kamu bersedekah kepada fakir miskin sebelum kamu. Sebelum kamu menghadapnya, pemberian sedekah itu adalah lebih baik bagi kamu dan lebih bersih. Dan pada itu, kalau kamu tidak ada benda yang hendak disedekahkan, kamu dibenarkan juga menghadapnya mengenai perkara yang tak dapat dielak. Kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Apakah kamu takut akan kemiskinan? Kerana kerap kali kamu memberi sedekah sebelum kamu menghadap. Kalau kamu tidak melakukan perintah itu, dan Allah pun memaafkan kamu kerana kamu tidak mampu, maka dirikan sembahyang dan berikanlah zakat sebagaimana sewajibnya. Serta taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya akan segala amalan yang kamu lakukan. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Mujadalah. Surah yang ke-58 pada juzuk yang ke-28. Bermula ayat yang ke-11 dengan ayat yang ke-13. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan tentang adab. Adab dalam majlis. Dan juga adab bersama Nabi SAW. Dan juga bagaimana hendak mendekatkan hubungan dengan Allah SWT. Bila mana Allah Ta'ala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman. Al-Imam At-Tabari meriwayatkan daripada Qatadah. Berhubung dengan ayat yang ke-10 yang ke-11 yang kita bacakan ini. Dia berkata, Kanu idza ra'au man ja'ahu muqbilan dhannu bimajlisihim 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fanazalat ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Maksudnya adalah mereka para sahabat. Bila duduk dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datang seseorang, lalu mereka menyempitkan tempat. Mereka tutup ruang supaya orang yang datang tak boleh duduk. Maka turun ayat ini. Wahai orang yang beriman, bila dikatakan kepada kamu lapangkan majlis supaya dapat diduduki oleh orang yang baru datang, maka lakukannya. Nescaya Allah akan melapangkan kehidupan kamu dunia dan akhirat. Diriwayatkan daripada Muqatil, ayat ini turun pada hari Jumaat. Ketika mana datang ahli Badar, sebagai ahli Badar datang lambat. Ketika mana makan berada pada tempat yang sempit, maka jemaah yang duduk di situ tidak mahu melapangkannya kepada ahli Badar. Sehingga mereka berdiri dengan kaki mereka, berdiri. Lalu Nabi SAW membangunkan sebahagian mereka supaya ahli Badar itu dapat duduk. Maka yang duduk ini merasa marah atau merasa tidak berpuas hati. Maka turun ayat ini. Ini antara sebab turun ayat yang ke-11 yang kita bacakan ini. Kalau sebelum ini Allah Ta'ala bercakap atau berbicara tentang hukum berbisik. Bagaimana berbisik merupakan perbuatan syaitan. Dan bagaimana berbisik menjadi senjata orang Yahudi dan munafikin dalam menyakitkan hati umat Islam. Maka Allah melarang daripada perbuatan berbisik. Dan Allah memerintahkan orang beriman supaya berbisik dengan cara yang baik. Dan adab-adab yang telah kita jelaskan semalam. Maka pada ayat yang berikutnya, Allah Ta'ala menceritakan adab seterusnya bersama dengan masyarakat Islam. Iaitu melapangkan majlis. Sama ada ianya majlis ilmu, ataupun majlis kenduri, kendara, atau apa sahaja majlis pertemuan. Bila mana kita duduk dalam satu majlis, tiba-tiba datang orang yang terkemudian. Sunat kita lapangkan tempat duduk.
untuk seorang itu duduk. Sekiranya kita melakukan demikian, dia ada kelebihannya. Allah Ta'ala menyatakan, kelebihannya ialah yafsahillahu lakum. Allah akan melapangkan kehidupan kamu. Tuan-tuan, ini bukan sekadar merujuk kepada dalam majlis ilmu, kenduri kendara, kita duduk kedai makan misalnya. Bila orang nak duduk juga, kita buat lagi kursi, misal contoh. Bentuk macam tu. Termasuk juga di jalan raya. Bila orang nak masuk, kita rapatkan. Jangan bagi dia masuk. Ini semua perbuatan yang menunjukkan bukan satu akhlak yang baik. Bila kita tolak ansur atau toleransi, Allah janji satu janji yang hebat. Yafsahillahu lakum. Allah akan melapangkan hidup kita dunia akhirat. Bila kita duduk dalam majlis, umpama majlis ilmu misal kata, yang jadi crowd lah. Majlis ilmu yang tak crowd tak ada masalah lah. Kalau dia saja nak cari tempat sempit juga, itu cari pasal. Artinya kalau kita dalam majlis ilmu besar ada tempat duduk, duduklah tempat kosong. Ini kita cerita tak ada tempat kosong. Tak ada tempat kosong. Dan yang duduk dalam majlis itu boleh melapangkan sikit, boleh ngesok sikit, gerak sikit, lalu ada ruang. Hatta kita dalam soft. Kadang-kadang soft tu dia punya kangkang macam nak bersilat. Luar sangat kangkang dia. Kalau disempit sikit sehingga beri ruang orang masuk, ia jauh lebih baik. Kerana itu menjadi tanggungjawab imam sebagai contoh. Pengurusi majlis sebagai contoh. Yang handle majlis untuk menyuruh majlis itu dilapangkan. Suruh. Lepas tu di sini disebut, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu. Wahai orang-orang yang beriman, bila dikatakan kepada kamu, siapa yang kata ni? Ni yang jadi pengurusi majlis ke, yang jadi yang mengajar ke, tok guru yang mengajar ke, khatib yang khutbah ke dan sebagainya, orang yang boleh suruh ataupun orang yang datang tu diminta, boleh tak lapang sikit? Kata Allah SWT, fafsahu, maka lapangkan. Dengan syarat. Dia ada beberapa syarat. Yang pertama, kalau kita dah memang dah tak boleh lapang, memang macam tu Ustaz, maka itu kezaliman bagi orang yang datang tu. Kita pun dah rapat, tiba datang, boleh tak? Kita nak lari ke mana ni? Sempadan semua tutup ni. Nak lari ke mana? Orang ni pesaklah sikit atau lapangkan sikit, itu tak boleh. Yang kedua, bila mana dia nak masuk, maka jangan dimasuk pada dua orang yang sedang bercakap. Sebab mungkin kadang-kadang bila kita duduk dekat-dekat, dua orang ni dah bercakap, dia dah selesa bercakap dua orang, maka jangan kita pisahkan dia. Duduk tempat di mana kita tak pisahkan dia. Dia anak dengan bapak. Anak dengan bapak. Duduk rapat lah. Kita duduk tengah pisahkan dia. Marahlah dia, tu anak dia. Atau dia dua orang kawan yang karib, akrab, duduk dekat ini. Tiba seorang datang, maka jangan kacau yang dia sedang bercakap. Duduk di sebelahnya. Jadi yang dua rapat ni, dia rapatkan dua supaya bagi ruang sebelah sini. Itu adab. Adab yang pertama, memang tempat itu masih ada ruang boleh dibuka. Yang kedua, tidak memisahkan dua orang yang sedang bercakap. Kerana perbuatan itu juga dilarang dalam Islam. Namun asasnya ialah, bila ruang itu boleh dibuka, maka buka. Saya lagi bagi contoh tadi dalam majlis ilmu ke, solat Jumaat ke, biasa solat Jumaat biasa crowd lah, hari raya ke, hatta di jalan raya. Kan jalan raya kan crowd jalan. Kadang-kadang ada orang masuk celah ni, kena kita baiki jalan, jalan 3 jadi 2. Kalau pasir gudang 3 jadi 1. Jadi payah ni, jadi orang duduk celah ni tiba nak masuk. Semua pakai rapat. Rapat. Dia rugi, dia tak dapat satu kelebihan. Kalau dia buka sikit, tapi masing-masing pandai lah bagi giliran. Kalau yang ni buka, marah pula orang belakang, banyak nak buka. Artinya buka sikit, yang ni buka satu. Yang nak cilak ni pun faham. Maka Allah menjanjikan siapa yang buka ruang tadi, dia akan wujudkan ukhuwah, kasih sayang, mengelakkan permusuhan. Yang tuan-tuan tengok bila kita tak buka tu gaduh. Gaduh yang tak berbaloi. Kalau sekiranya kita buka, Allah menjanjikan dengan yafsahillahu lakum. Apa maksud yafsahillahu lakum? Kalau kita tengok perkataan yafsahillahu lakum dalam penafsiran para ulama, ai yuwassi'ullahu lakum au yuwassi'illahu lakum fi rahmatihi minal makani was sadri wal rizki wal jannah wa ghairiha. Iaitu Allah melapangkan rahmatnya pada kamu
melapangkan tempatnya pada kamu, melapangkan dadanya pada kamu, melapangkan rezekinya pada kamu, melapangkan syurga kamu. Syurga kita luas pada syurga orang lain. Dek dulu di dunia kita lapangkan. Ini kalau kita duduk di meja makan, ni kedai-kedai baik penuh, kita pun bagi ruang. Termasuk bagi ruang yang kita akan sebut ayat selepasnya. Kita cepatkan bangun. Cepat bangun, dia orang duduk. Tuan-tuan selesa, tuan-tuan makan, orang berdiri belakang. Berdiri. Walau kita dah sudah makan. Dah sudah makan saja nak sembang. Misalnya, ini juga dalam adab yang kita kena faham. Sama ada majlis, jamuan, raya, jamuan, kahwin, jamuan apa-apa pun. Atau di kedai-kedai makan. Pertama Allah ajar kita lapangkan. Yang kedua Allah sebut yang kedua. Wa idza qila syuzu, kalau disuruh kamu berdiri, biar orang lain duduk, fang syuzu, maka bangun. Ni lagi besar pahala dia. Kita dah sebut sebab nuzul ketika mana solat Jumaat. Ahli Badar ni ialah orang-orang yang punya kelebihan di sisi Nabi SAW. Maka bila mana mereka datang, mereka ni ahli Badar. Dan kelebihan ini disebut oleh Allah Ta'ala. Lalu sebahagian yang dah duduk masjid rapatkan lagi, tak nak bagi ahli Badar duduk. Sebab datang lambat. Lalu Nabi SAW tengok, kayaknya tu Nabi kata bangun, 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 bangun. Suruh bangun. Panggil ahli Badar duduk, duduk, duduk. Kerana pemilik majlis, dia boleh membangunkan sesiapa dan dudukkan sesiapa yang dia nampak ada maslahat. Maslahat. Sebagaimana Nabi SAW, bila Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kesemua mereka ini yang akan menulis wahyu Nabi SAW. Maka Rasulullah akan suruh mereka ini duduk. Disebut dalam hadis tentang hal ini. Anna Rasulullah SAW kana yajlisu haitsu intaha bihil majlis. Walakin haitsu yajlis yakunu sadru zalikal majlis. Fakana as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum yajlisuna minhu ala maratibihim. فالصديق رضي الله تعالى عنه يجلسه عن يمينه وعمر عن يساره وبين يديه غالبا عثمان وعلي لأنهما كان ممن يكتب الوحي وكان يأمرهما بذلك. Adalah Nabi SAW bila dia duduk, dia dah ada susunan sahabat. Abu Bakar akan duduk sebelah kanan, Umar akan duduk sebelah kiri, manakala Uthman dan Ali akan duduk di hadapan Nabi SAW. Kerana kedua mereka ini menulis wahyu. Penting. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad dan juga Ahlus Sunan daripada Ibnu Mas'ud, daripada Abi Mas'ud Al-Badri, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kan yaqul liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaklah yang duduk di belakang aku ini orang yang sudah pembalik dan sudah punya akal. Ini orang yang lebih alim, lebih baik duduk belakang aku. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang bawah sikit. Thumma alladhina yalunahum, kemudian bawah sikit. Artinya dalam susunan duduk tadi, ada orang yang mungkin ada keutamaan dalam majlis tadi. Contohlah kita dalam saf solat. Ada orang keutamaan Bilal, Munabbih, dia akan tegur imam kalau berlaku apa-apa. Walaupun dia datang lambat, maka ruang majlisnya tetap untuk dia. Sebab dia orang punya kepentingan. Orang yang ada maslahat. Walau datang lambat. Dia tak kira datang lambat belakang. Masalahnya di Bilal. Oh, tak kira lambat pun, dia duduk belakang. Masalahnya dia kalau imam tu silap baca dan sebagainya, dia tukang tegur. Maka dia duduk belakang. Maka harus bagi pemilik majlis untuk khususkan tempat dia. Ni jangan duduk. Sebab saya dah tetapkan fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Dibenarkan. Dan kalaulah kita duduk, misalnya kita duduk, tiba-tiba datang orang penting. Maksud orang penting ni orang ada keutamaan, kemuliaan. Maka harus dibangunkan untuk memberi kelebihan, keutamaan pada orang ni. Mungkin orang ni dekat dengan Tok Guru. Mungkin orang ni tetamu Tok Guru ni. Mungkin tetamu sekian-sekian. Maka kalau suruh bangun, boleh tahu bangun, maka kita bangun. Apa kelebihan kalau kita bangun bila disuruh? Allah Ta'ala sebut di sini kelebihan. Tadi melapangkan, ini bangun. Yarfa'illah, Allah akan angkat mereka. Kedudukan, darjat. Dan ini adalah tanda iman. Ini tanda orang tu betul-betul ada iman. Dia sanggup bangun. Pun begitu kita kena ingat satu benda. Ini dalam bab majlis ni. Tidaklah boleh kita, bila masuk majlis sempit, kita ni tak ada keutamaan apa-apa, kita suruh orang bangun, saya nak duduk. Maka itu tidak dibenarkan. Dalam hadis Nabi kata,
La yukim ar-rajulu ar-rajula min majlisihi summa yajlisu fihi. Tidak boleh seorang bangunkan orang untuk diduduk tempat tu. Dia tak boleh bangun. Walakin tafassahu wa tawassa'u. Tapi boleh disuruh lapangkan, luaskan. Tapi pemilik majlis boleh. Pemilik majlis ni, maksudnya kalau saya yang kuliah ni, saya pemilik majlis. Saya boleh kata bangun. Nampak mata pun ngantuk. Bangun. Tukar di sini. Misalnya. Awak duduk sebelah sini. Saya ada hak membangunkan. Macam orang jadi cikgu lah. Cikgu boleh tak dibangun nak murid, suruh duduk kat lain. Tercela atau tidak? Tak ada masalah. Tuan-tuan zaman seorang tuan-tuan belajar kan, cikgu tengok awak belakang duduk depan, yang depan duduk belakang. Yang jadi bising-bising kau dululah. Cara je bising-bising duduk sebelah perempuan. Tunggu dia. Tapi sekarang jangan, dia terus sembang lagi banyak. Cerita dulu orang malu perempuan. Nampak bising-bising suruh duduk sebelah perempuan, tu warak. Tu jadi baik. Tu menjadi menantu pilihan. Ya. Sekarang kalau kita letak, hancur terus. Di zaman orang dah tak ada malu sangat. Dulu orang malu. Jadi cikgu ni, boleh tak dia bangun dudukkan orang? Boleh. Dia pemilik majlis tu. Dia boleh buat. Tapi individu tu tak boleh. Dan saya kata, saya boleh bangunkan dan dudukkan orang. Tapi tuan-tuan datang, awak bangun, saya nak duduk sini. Ini tempat saya sejak awal lagi ni. Tak boleh. Dia tak boleh conquer macam tu. Allah melainkan, kalau sekiranya dia sudah duduk dalam majlis tersebut, dah duduk, kemudian dia bangun nak pergi bilik air, dia bangun untuk urusan-urusan, tengok jenguk anak dia, ambil barang dalam kereta, maka dia masih berhak memiliki tempat itu. Selagi mana dia benar-benar tak tinggalkannya. Jadi kalau kita duduk dalam majlis, dia dah tak beg kita ke, kalau zaman sekarang tak beg lah. Tak beg ke, tak apa-apa tanda, kopiah serban kita, atau dah cakap dengan kawan ni tempat saya, kita pun keluar pergi bilik air ke, pergi minum air ke kat luar. Kita pergi kat kereta, kita kejap, sekian. Bagaimana kita tak berniat nak tinggalkan majlis tu. Kita cuma keluar sedap meninjau, mungkin pusing-pusing kutip sampah ke. Adalah banyaklah kerja-kerja ni. Kita nak lepak belakang dulu, betul belakang. Kita lebih berhak duduk majlis yang kita tinggalkan. Selagi mana kita memang tak tinggalkannya. Tapi kalau kita dah balik rumah, kita tak ada nak datang balik, maka kita tak ada lagi hak. Ini dari sebut hak majlis. Siapa yang duduk di situ, dia berhak. Namun kalau ada datang sebelakangnya, maka dia disunatkan melapangkan tempat. Apakah wajib melapangkan tempat? Tak wajib, sunat. Kalau dia buat dia tak nak lapangkan. Biarlah. Sebab dia selesa macam tu. Dia tak nak. Apakah dia berdosa? Dia tak berdosa. Tapi dia hilang pahala sunat dan kelebihan yang Allah janjikan. Allah lapangkan hidup dia. Dan kadang-kadang kita ni dalam kesempitan hidup. Sebab kita suka sempitkan hal ehwal orang lain. Kadang benda basic je. Yang saya sebut tadi atas jalan raya. Tak bagi orang cilok ni. Maka kita buat macam tu, kita lah rugi. Memanglah kita tak berdosa, tapi rugi. Sama juga dalam majlis mana-mana. Dan termasuk saya sebut tadi, kalau kita duduk dalam majlis kahwin. Ni orang tengah ramai ni, kita pergi lepas Zuhur, ramai orang. Dan kita dah makan. Tuan rumah berhak suruh kita bangun. Pak tuan rumah tengok ni, terganggu tetamu yang baru datang. Semua datang jauh-jauh ni, jamuan kahwin ni, datang dia jauh-jauh. Maka dia kata, boleh tak yang dah makan sila bangun? Boleh tak disuruh? Boleh. Tapi jauh lebih baik yang dah makan sendiri bangun. Itu jauh lebih baik. Itu tanda dia ada iman. Ini tanda orang beriman. Dan Allah akan angkat darjat. Dan kalau dia boleh lapangkan tempat duduk, kadang-kadang kita duduk, orang malu nak duduk kat kita, kita sini, duduk sini. Kita lapangkan dia. Maka Allah lapangkan hidup kita. Kalau kita faham konsep bagaimana majlis ini, bagaimana Allah sebut dalam Quran. Kita bukan sekadar dapat dilapangkan, Allah lapangkan segala kehidupan kita dunia akhirat. Kita diangkat darjatnya. Kemudian sesudah itu, setelah Allah menyebut tentang adab mujalasah dipanggil. Adab duduk dalam majlis. Saya dah sebut semua contoh majlis tadi secara umum. Dan beberapa syarat-syarat tertentu yang perlu dipatuhi. Lalu Allah menyebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat darjat orang beriman di kalangan kamu. Di sini menunjukkan bahawa orang yang ada adab, orang yang ada iman. Orang yang kita katakan suka untuk memberi kelapangan kepada orang beriman, maka itu tanda dia ada iman. Disebut dalam hadis, "Man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abdu fi auni akhi.
Siapa yang memudahkan orang yang susah, Allah akan memudahkan urusannya dunia dan akhirat. Dan siapa yang menolong hamba Allah, maka Allah akan menolong dia. Maka orang beriman dia ada adab ini. Tolong, adab memudahkan, adab melapangkan. Maka itu tanda bukan sekadar dia beriman, itu juga di antara tanda dia ada ilmu. Bila Allah menyebut selepas itu, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang mempunyai ilmu Allah angkat darjatnya mengatasi orang beriman. Kata Ibn Abbas dalam kelebihan orang yang ada ilmu. Sebab untuk mematuhi adab macam ni hanya orang berilmu tahu. Bila kita tak ada ilmu, kita tak nampak. Ilmu yang berkait dengan kelebihan dan faedah dia. Tidak kita nampak senang kita je. Kita nampak dalam hidup ni jangan ada orang susahkan saya. Saya nak senang. Tapi bila kita ada ilmu, di situ kita melihat ada adab, ada kelebihan. Kita susah untuk orang, besar pahalanya. Kita toleransi dengan orang, besar kelebihannya. Maka Allah menyebut yang melakukan ini hanya orang berilmu. Yang boleh menyampaikan hal ini orang berilmu. Kan itu Allah kata Allah mengangkat darjat orang beriman yang mematuhi hukum, hakam, peraturan, adab. Dan orang-orang yang ada ilmu dengan darjat. Kata Ibn Abbas, darjat mereka, yang darjat orang berilmu dengan beriman sebanyak 700 darjat. Beza dia. Dan setiap satu darjat itu sejauh 500 tahun perjalanan. Itu kelebihan orang ada ilmu. Dan disebut dalam hadis-hadis yang banyak. Ada satu kisah diriwayatkan daripada Imam Ahmad, Muslim, daripada Abi Tufail, Amir bin Wasilah. Sesungguhnya Nafi' bin Abdul Haris bertemu Umar Al-Khattab di Usfan. Umar melantiknya menjadi governor di Mekah. Lalu Umar berkata, siapa yang kamu lantik untuk pegang jawatan sekian-sekian? Lalu katanya, istakhlaftu alaihim Ibnu Abza. Saya lantik Ibnu Abza menjadi wakil kepada saya. Umar dah lantik dia governor Mekah. Kemudian Umar tanya, awak lantik siapa pula yang pegang jawatan bawah awak? Dia kata Ibnu Abza. Lalu kata Umar Al-Khattab, itu bekas hamba. Rajulun min mawalina. Itu kan bekas hamba. Apa dia punya kriteria kamu lantik dia? Itu kan bekas hamba. Lalu kata Nafi', ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang Islam, innahu qari'un li kitabillah, alimun bil faraid, qadin. Faqala Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ama inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi qauman wa yada'u bihi akharin. Wahai Umar Al-Khattab, wahai Amirul Mukminin, dia ni hafiz Quran. Walaupun dia bukan hamba, hafiz Quran, alim ilmu faraid dan tahu undang-undang, qadi. Lalu kata Umar Al-Khattab, Nabi kamu telah bersabda, Allah mengangkat dengan Al-Quran ini satu kaum dan dengan Quran ini juga Allah menjatuhkan satu kaum. Maksudnya, bila seorang itu dia memahami Al-Quran, Allah akan angkat dia. Sebab ni Ibnu Abza alim, walaupun dia bekas hamba, dia alim. Maka kata Umar, benar, Allah mengangkat satu kaum dengan Quran ini. Dan Allah menjatuhkan satu kaum yang lain juga dengan Quran ini. Yang ini dengan meninggalkannya. Orang yang tak belajar Quran, tak faham Quran, tak tadabbur Quran, maka Allah jatuhkan dia. Orang yang baca Quran, faham Quran, tadabbur Quran, beramal dengan Quran, Allah angkat dia. Di sini Umar Khattab memperakui apa yang disebut oleh, yang dibuat oleh Nafi' melantik Ibnu Abza sebagai wakil governor kerana dia orang alim. Ini kelebihan ilmu. Dalam hadis yang banyak, di antaranya menyebut kelebihan orang berilmu. Orang alim, kelebihannya berbanding abid, seperti kelebihan bulan di malam mengambang atas segala bintang-bintang. Disebut dalam hadis Nabi SAW. Orang ni kalau alim, dia ni macam bulan purnama. Mengatasi bintang-bintang yang lain. Tuan-tuan, bila malam hari, di bulan purnama, kita tak akan tengok bintang. Kita akan tengok bulan purnama. Tenggelam cahaya bulan purnama, menenggelamkan cahaya-cahaya bintang yang lain. Dan hadis yang lain, Nabi SAW menyatakan, yashfa'u yawmal qiyamah thalatha. Yang akan memberi syafaat pada hari kiamat kelak 3 golongan. Al-Anbiya, para Nabi. Summal ulama, para ulama. Summa syuhada, kemudian orang yang mati syahid. Ada 3 golongan yang akan memberi syafaat. Ini disebut syafaat paling banyak. Setiap orang beriman, likulli mu'min syafa'ah. Setiap orang beriman, dia boleh beri syafaat.
Tapi ada orang yang boleh beri syafaat lebih banyak. Yang pertama pada Nabi alaihissalatu wassalam. Yang kedua ialah para ulama. Dan yang ketiga orang-orang yang mati syahid. Orang-orang mati syahid disebut dalam hadis, mereka akan memberi syafaat 70 orang di kalangan keluarganya. Dia beza orang syuhada, orang mati syahid, dia akan syafaatkan khusus pada keluarganya. Sebab keluarganya terasa dengan kematiannya. Orang-orang mati syahid ni, keluarganya. Tetapi para ulama, dia akan memberi syafaat kepada setiap orang yang mencintainya. Hatta kalau orang tu duduk makan bersama dengan orang yang cinta ulama, dapat syafaat. Sehingga dikatakan bila ada seorang tu, ditanya dia, apakah kamu belajar dengan ulama? Dia kata tak belajar. Apakah kamu dengar ulama ceramah? Dengar tak? Dengar pun tak. Apakah kamu berkawan dengan kawan para ulama, sahabat ulama? Tak kawan juga. Tapi saya pernah duduk makan dengan dia. Lalu dikatakan, disebab kamu duduk pun kamu berhak dapat syafaat. Duduk lah. Duduk dengan orang yang baik dengan ulama. Duduk. Di situ kelebihan para ulama. Dan sebagaimana kita sebut tentang majlis ulama seperti majlis para nabi. Sebagaimana kata Sahal bin Abdullah At-Tustari. Man arada an yanzura ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama. Siapa yang nak bagaimana melihat majlis nabi-nabi dulu, maka lihatlah majlis para ulama. Ia majlis nabi-nabi dulu. Itu disampaikan wahyu Allah, perintah Allah, hukum hakam, adab. Itulah nabi-nabi buat. Alaihissalatu wassalam. Disebut perintah Allah, disebut tentang adab, disebut tentang akhlak, disebut tentang benda-benda yang baik-baik. Sehingga kita tak duduk dengan mereka, melainkan makin subur keinginan kita nak buat baik. Itu tanda keberkatan para ulama. Tuan-tuan bila duduk, tuan-tuan rasa makin subur untuk buat baik. Ilmu bertambah, ingatan pada akhirat bertambah dan keinginan untuk buat baik. Dia bukan sekadar nak buat baik, dia ada nak perasaan nak berlomba buat baik. Dalam hadis yang lain disebut, diceritakan tentang kelebihan para ulama. Sebagaimana kata Ibn Abbas, khuyira Sulaiman alaihi salam bainal ilmi wal mal wal mulk. Fakhtara al-ilm fa'u'tiya al-mala wal mulk ma'ahu. Nabi Allah Sulaiman telah diberi pilihan. Sama ada nak ilmu ke, nak harta ke, nak kerajaan. Maka Nabi Allah Sulaiman memilih ilmu, maka Allah beri harta dan kerajaan sekali. Maknanya tuan-tuan sekalian, bila kita pilih nak ilmu ke, nak harta ke, nak kuasa. Seorang bila nak harta, belum tentu dia dapat ilmu. Seorang pilih nak kuasa pun belum tentu. Tapi seorang yang memilih ilmu, dia akan dapat dua-dua. Dia akan dapat harta, dia akan dapat kuasa. Dia akan dapat. Ini kelebihan ilmu. Orang disebut dan banyak lagi hadis-hadis yang lain menunjukkan tentang kelebihan ilmu dan kedudukannya. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Bila kamu hendak berbicara dengan Nabi SAW, berbisik dengan Nabi SAW, bercakap dengan Nabi SAW, maka hendaklah kamu memberikan sedekah pada fakir miskin terlebih dahulu. Sebab turun ayat ini, bila Nabi SAW sentiasa ditanya, sehingga memberatkan Rasulullah. Tanya tak tentu masa. Tanya tak tentu masa, banyak soalan tanya. Sebahagian soalan tak penting pun. Sebahagian soalan ditanya hanya untuk menjadikan orang tu nampak macam dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebab nak tanya, nak tahu betul. Ditanya tadi supaya nampak orang tu dekat. Bagaimana kita sebut sebelum ini, khususnya orang-orang munafik. Mereka mengambil kesempatan untuk menjadikan ruang pertanyaan untuk memaparkan pada ramai orang seolah mereka dekat dengan Nabi SAW. Walau mereka munafik. Dan orang munafik ini terkenal dengan kedekut. Ciri-ciri orang munafik ialah kedekut. Sebab itu tuan-tuan, bila mana kita pemurah, Allah bersihkan kita daripada jiwa munafik. Tapi kalau kita ada sifat kedekut, jiwa munafik itu cepat lekat. Walaupun asalnya kita bukan munafik. Kita ni okey. Tapi kalau kita kedekut, munafik itu dia cepat melekat. Dia macam magnet pergi kat situ. Tapi kalau kita pemurah, sifat munafik itu macam tak nak singgah di dalam hati orang pemurah. Jadi bila Rasulullah SAW ditanya banyak soalan, sehingga membebankan baginda SAW. Kadang-kadang ditanya cara berbisik. Datang berdekatan. Maka Rasulullah bagi syarat. Siapa pun yang nak datang untuk
bercakap secara personal dengan Nabi SAW, maka dia mesti bersedekah dan sedekah itu dia berikan pada fakir miskin. Lalu orang munafik semua dah tak ada soalan. Tu tak ada soalan. Sebab kedekut. Okay, nak tanya satu soalan, bayar. 1 dinar. Bayar RM100. Bayar RM200. Terus tak ada soalan. Kenapa? Kerana dia orang munafik. Manakala orang beriman, bayar. Mereka bayar. Untuk menunjukkan mereka tak ada masalah dengan duit selagi mana dapat ilmu. Tujuan ayat ini ataupun tujuan perintah ini, dan perintah ini dinasahkan. Dia dikuasakan hanya selama 10 malam. Kemudian dinasahkan. Hanya untuk menapis orang-orang munafik yang mengambil kesempatan. Dan untuk mengajar adab kepada para sahabat. Jangan banyak sangat tanya. Sebab kadang-kadang kita ni tuan-tuan, belajar mendengar jawapan daripada kuliah yang disampaikan. Ada jawapan. Ada orang tu dia tak nak dengar kuliah. Dia kira nak tanya je. Maka mungkin pertanyaan-pertanyaan ini sudah pun diulang dalam kuliah. Ni kalau duduk dalam kuliah, dia dah dapat jawapan 20 soalan dia. Kan kita biasa duduk dalam kuliah. Bila kita duduk dalam kuliah, dah jawab dah. Terjawab benda yang kita nak. Kita tertanya-tanya. Semuanya terjawab. Kadang-kadang kita nak tanya ustaz tu nama apa. Dalam kuliah dia jawab. Nama saya, dia jawab. Tak tanya dia. Kadang-kadang kita tanya dia ni orang mana. Dalam kuliah bunyi slang tu kuat. Tahu orang Kedah ni. Tahu. Tak payah tanya dia. Dengan duduk tu, kita dengar dia cakap, kita faham banyak perkara. Jadi itu yang lebih baik. Bukan adab tidak membebankan para ulama dengan soalan-soalan yang banyak. Bukan dia tak jawab, dia jawab. Kadang-kadang waktu dia, kadang-kadang bentuk soalan. Soalan tu melengit. Ni Ustaz nak tanya satu soalan. Sejam lu bercakap, mana soalan? Nanti dia dengar, lu cerita ni. Soalan masa ulama ni dia kena, dia orang beri macam tu ataupun dia dengan murah beli macam tu. Tak boleh macam tu. Kerana para ulama dia ada komitmen dia. Setengah orang dia nak tanya tu, dia sembang 2 jam, 3 jam. Akhirnya, para ulama dah tak nak layan dia. Sebab cara dia tanya, patutnya, tuan-tuan kalau tuan-tuan nak tanya, tu nampak poin kat mana. Tak payah cerita-cerita. Sebab daripada poin dia dah tahu cerita dia. Sebab kita tak boleh letakkan orang nilainya sama nak dengar semua cerita. Kalangan orang-orang yang sibuk, yang Allah berikan dia kecerdikan, tuan-tuan tanya beritahu soalan, dia dah tahu cerita dia. Tak perlu kita cerita. Kadang-kadang kita nak cerita dengan Ustaz. Saya nak cerita dulu dari awal. Saya kahwin tahun 80 ni Ustaz. Kita dengar story dia kahwin tu 80, dapat anak pertama tahun 82. Saya pun bagilah nama anak tu sekian. Kena tahu belaka ni. Soalannya nanti dulu Ustaz, ada lagi ni. Lepas tu suami saya ni begini-begini. Baru ada soalan last kali lepas 2 jam. Kita tak diajar begitu. Kalau kita nak tanya soalan, kena bijak tanya soalan. Kalau tak bijak tanya soalan, minta orang bijak tolong tanyakan. Minta orang bijak. Dengan macam ni kita tak akan menjadi beban kepada para ulama. Tak akan jadi beban. Dan tanya waktu mana dia kata, sila tanya. Kan kadang-kadang dia buka ruang suruh tanya. Kita tak nak tanya pula. Bila kita tak buka ruang, Ustaz nak tanya sikit boleh? Tadi tak nak tanya. Maka ini menyusahkan. Yang maka para sahabat dengan turun ayat ni mereka pun faham. Sebelum ni mereka menganggap boleh je tanya bila-bila masa. Anytime. Bila turun ayat ini, nak tanya, nak bercakap secara privasi, kena sedekah dulu. Bukan pada Rasulullah, pada orang miskin. Pada orang miskin. Akhirnya orang-orang munafik mula tarik diri. Manakala orang kaya dengan sahabat, mula bertanya apa yang penting je. Sebab bila dah bayar, kita pun ada nilai lah soalan tu. Nak bayar ni. Baik, awak nak bayar boleh. Seminit atau 60 saat, kira RM10. Terus soalan ni setengah saat. Setengah saat je soalan. Kira-kira RM1.50 je. Sebab apa nak jimat ni? Lama ni. Tahu macam tuan-tuan kita pergi hospital. Doktor pakar. Doktor pakar visit kita. Tuan-tuan jangan tanya soalan lebih kurang. Dia charge RM60 satu soalan. Tanya. Doktor nak tanya. Dia catat ada duit. Tanya. Bila ni sebab apa saya macam ni? Awak sebab sekian-sekian dia bocah RM60. Ingat soalan free. Tak percaya tengok bil dia. Tu saya pesan bini saya, jangan tanya. Saya dah tahu jawapan dia. Artinya ada nilai. Kita tak kata dia salah. Betul lah tu nilai dia. Nilai dia bila tanya dia akan charge. Dia jangan biar dia, kita tanya dia. Kalau ada soalan, tak ada. Tak ada tu jimat bil. Tapi kalau ada betul tanyalah. Maksudnya jangan tanya benda tak penting. Benda kita dah tahu jawapan, dia ada charge.
Jadi benda tu sebab kerana masa dia. Komitmen. Jadi turun ayat ini mengajar para sahabat adab. Menjaga masa Rasulullah dengan soalan-soalan yang ditanya. Akhir sahabat belajar, orang munafik tak boleh ambil kesempatan. Orang munafik tak boleh ambil kesempatan. Orang miskin untung. Kerana dengan dia derma mereka dapat. Lihat bagaimana solusi Nabi SAW. Berdasarkan perintah Allah. Kerana itu Nabi berbincang dengan sahabat. Berapa bayaran yang aku nak kenakan setiap kali mereka nak tanya aku. Dan nak berbisik dengan aku. 1 dinar, kata sahabat, ya Rasulullah sedinar ni macam banyak. Sedinar. Kalau kira hari ni sedinar RM800, RM900, mungkin RM1,000. Ya, kalau 1 dinar tu 4.25 gram. Kalau segram, berapa segram mah? RM300. Darat lah 1,200, 1,500 lah bayar satu soalan. Larat nak tanya, satu soalan RM1,500. Lalu kata sahabat, tak mampu ya Rasulullah 1 dinar. Kalau macam tu setengah dinar. Siapa nak tanya, nak bisik, setengah dinar kena bayar. Lalu sahabat kata, ya Rasulullah mereka tak mungkin akan mampu. Banyak ni. Lalu kata Rasulullah, fakam. Habis banyak mana? Boleh tak syairah? Sekadar secupak gandum. Secupak gandum tinggal RM6, RM7 macam tu lah. Sekadar itu. Qala innaka la zahid. Sikit sangat kamu letak nilai dia. Sikit sangat nilai dia. Terlalu sikit. Maka turun ayat. Ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat. Apakah kamu merasa rugi kalau derma pada Rasulullah? Rugi ke? Tuan-tuan, kalau kita bayar untuk dapat ilmu, rugi ke kita? Sedangkan dia menjadi simpanan yang kekal di sisi Allah sebagai pahala. Apakah rugi? Tapi oleh kerana syariat ni tuan-tuan, syariat. Dia mengambil kira kelemahan kita. Walaupun secara aspeknya tak rugi kita sedekah untuk kita faham agama. Artinya kalau kita ni tuition agama anak-anak kita, kita bayar lebih. Tak rugi apa pun. Ia menjadi harta fisabilillah. Anak-anak tuan-tuan mengaji Quran. Mengaji tahfiz. Mengaji agama. Kita tanya Tok Guru, berapa letak yuran? RM200 sebulan. Saya bayar RM500. Tuan-tuan tak rugi apa. Tapi sifat manusia, walaupun kita cerita baik berganda, dia tetap ada perasaan rasa beban. Walaupun dijanji kelebihan banyak, dia tetap rasa beban. Kerana itu sifat syariat ringan. Maka turun ayat menasahkannya. Dia kata, okey tak bayar. Cuma nak ajar adab. Tak payah bayarlah. Macam kita sebutlah ni, awak nak baca Quran saya, berapa nak bayar? Boleh bayar RM1,000 sebulan? Oh mahal Ustaz, RM1,000. RM1,000 sebulan mahal. Padahal dia belajar mungkin 5 bulan dah pandai Quran, baca sampai mati. Tu tayar kereta, dibayar mungkin RM1,000, RM2,000, 4 biji tayar. Lepas setahun kena tukar. Setahun tukar. Dia mengaji Quran 4 bulan, 5 bulan, dia boleh baca sampailah dia mati. Bayar RM1,000 sebulan. Banyak. Banyak tak apalah Ustaz, RM500. RM500 pun banyak Ustaz. Free lah. Okey, free boleh Ustaz, free. Okey lah free. Sebab bebanan. Syariat, dia tak mau bebankan orang. Walaupun kalau kita fikir, kita untung. Kerana itu Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mana dia hantar anak dia mengaji Quran. Hantar anak mengaji Quran. Dan anaknya berjaya membaca Fatihah. Maka diberikan pada guru Quran itu dengan 500 dirham. Sebab boleh ajar Fatihah dia bagi 500. Kalau kita kira macam mudah-mudahlah RM500. Sebab boleh Fatihah je. Boleh pandai Fatihah. Tuan-tuan bayangkan Fatihah diguna baca untuk semua sembahyang kita. Semua sembahyang. Bayar 500 tu seumur hidup. Apakah kita tengok besar nilai tu berbanding manfaat? Kerana itu ayat bila diperintahkan supaya bayar sebelum bercakap dengan Nabi SAW, sebelum berbisik dengan Nabi SAW, nak privasi dengan Nabi SAW. Lalu Rasulullah berbincang berapa nak tetap. Lalu mereka kata ni semua tak mampu, tak mampu. Susahlah nanti orang nak cakap dengan Nabi SAW. Maka turunlah ayat. Ashfaqtum, apakah kamu merasa berat dan merasa rugi dengan apa yang kamu belanjakan untuk mendapat ilmu di sisi Nabi SAW? Kemudian kata Allah, fa in lam taf'alu, kalau kamu memang tak mampu buat, wa taballahu alaikum, maka Allah ampunkan kesalahan kamu. Dengan turun ayat ini, tak payah lagi sedekah. Maksudnya tak payah lagi kalau nak cakap Rasulullah kena bayar, tak bayar. Sebagian besar para ulama tafsir kata, hukum ini kekal selama 10 hari je. Ada ulama tafsir menyatakan cuma 1 malam. 1 malam cukup untuk mengajar semua sahabat tentang adab bertanya dengan Nabi SAW. Cukup menjadi benteng pada munafikin.
untuk tidak mengambil manipulate soalan isi Rasulullah untuk menunjukkan kedudukan mereka depan Nabi SAW. Dan cukup untuk memberi keprihatinan kepada sahabat membantu orang miskin. Sebab Nabi SAW guna semua kaedah supaya pada sahabat yang kaya dan berada tolong orang miskin. Macam-macam kaedah. Termasuk kaedah ini. Biar orang kaya sentiasa fikir, kalau ada lebihan harta, kalau ada lebihan nikmat, fikirlah kongsi dengan orang miskin. Fikir. Tetapi bukan maksud kita nak kekalkan orang miskin jadi miskin dengan sebab kita beri. Ni kita cakap dengan orang miskin yang progresif. Yang dia berusaha, dia ikhtiar tapi dia tak mampu lagi keluar. Ada pun orang yang malas menunggu, dia beri sedekah, maka ini kita jangan ajar sedekah ke dia. Beri nasihat pada dia. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW, seorang lelaki yang malas, dia suka meminta. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, dia guna ihsan bini dia kat rumah dengan anak dia, kecil. Kata Rasulullah, di dalam rumah kamu ada harta apa? Maka jawab dia adalah kerek air dengan tikar. Kata Rasulullah, bawa sini. Bawa kerek air dengan tikar. Maka dibawa di hadapan Nabi SAW. Nabi pun jual. Nabi kata, siapa nak beli dengan harga? Siapa nak beli barang ni? Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, alayya bidirham. Saya beli dengan harga 1 dirham. Nabi kata, tak, aku nak tinggi lagi. Siapa boleh harga tinggi lagi? Ini panggil lelong. Pertama dalam Islam, lelong. Lalu sahabat lain kata, ya Rasulullah, alayya bidirhamain. Saya bayar 2 dirham. 1 dirham untuk tikar, 1 dirham untuk kendi. Kendi air. Nabi kata, jual. Dan yang ni tengok saja Rasulullah jual barang ni. Yang jadi pemalas ni. Ni pemalas-pemalas pergi rumah dia ambil harta dia jual. Jual biar diguna duit tu buat modal. Jadi Rasulullah SAW kata pada dia, ambil duit ni, 1 dirham kamu pergi beli kapok. Dan 1 dirham lagi kamu beli makanan untuk anak bini kamu. Beli makanan. Dan lepas beli kapok, bawa jumpa aku. Lalu sahabat ni pun beli kapok, bawa jumpa Rasulullah. Rasulullah pun test kapok tu. Okey, tajam. Takut saja beli kapok yang tak tajam. Sebab bila beli kapok mesti tajam. Kalau tak tajam tu kena tipu. Boleh tukar balik. Sebab itu asas kapok. Maka Rasulullah kata sekarang, a'rid an wajhi, aku tak nak tengok muka kamu 2 minggu. Jangan tunjuk muka kat aku. Jangan minta-minta muka. 2 minggu jangan tengok. Lalu sahabat ni pun bawa kapok. Pergi kayu-kayu api. Ikat, jual. Hari pertama dapat 2 dirham. Hari pertama. Simpan 1 dirham, belanja 1 dirham. Hari kedua dapat 2 dirham. Akhir berbelas dirham dia simpan. Lalu datang jumpa Nabi SAW. Macam mana? Ya Rasulullah, aku dapat simpan, dapat cukup makan sekian. Itu yang diajar oleh Islam. Ni kalau kita berhadapan, orang miskin ni ada 2 jenis. Satu miskin jenis menunggu. Menunggu rezeki turun dari langit. Tak apa tunggu. Yang ni jangan dikasih. Melainkan dia beri ilmu terlebih dahulu. Tengok benda boleh jual dalam rumah dia, kita jual je. Jual. Supaya jadikan modal. Ada satu lagi, tuan-tuan, orang miskin yang progresif, dia memang bekerja. Dia berusaha. Kalau kita bagi dia kerja, dia nak buat. Tapi dia tak mampu keluarkan bebanan keluarga. Ya, kerana otak kita tak sama, dia suruh nak. Kita katakan nak generate income, kekayaan, tak sama. Ada orang pandai bisnes, ada orang tak pandai. Orang jenis usaha macam ni kita akan tolong. Tapi orang saya katakan malas, lalu menunggu bantuan, jangan tolong dia. Melainkan kita akan ramaikan lagi golongan pemalas ini. Tetapi didik dia. Ajar dia. Beri dia kerja. Kalau nampak dia malas, boleh tak awak buat kerja? Datang, tolong bersih surau tu, saya bagi duit. Bagi surau dekat rumah flat awak tu, awak bersihkan. Nanti saya pantau. Dah bersih, saya bagi awak RM50. Beri dia kerja. Lain kali setiap kali nampak kita, cepat-cepat dia bersih surau. Jadi dia ada kerja lah. Jadi ini kita kena kenal orang miskin yang saya katakan memang tunggu kita je, ini jangan diajar. Kita akan meramaikan kelompok-kelompok ini yang tidak dibenarkan oleh Islam. Yang kedua, orang miskin yang memang saya katakan dia dah usaha, dia dah buat segala benda, tapi keperluannya lebih tinggi daripada pendapatan dia. Ini kita tolong. Sampai dia mampu untuk keluar daripada kesusahannya. Kemudian kata Allah, sekiranya kamu tak mampu, wataballahu alaikum, dan Allah menerima kesalahan kamu, taubat kamu. Fa'aqimus solah, maka jagalah solat kamu. Wa'atuz zakah, dan keluarkan zakat kamu. Wa'ati'ullaha wa rasulah, dan ta'ala Allah dan Rasul. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah melihat apa yang kamu lakukan. Ini Allah Ta'ala kata, baiklah. Kalau sekiranya Allah tahu, mengetahui kamu tak akan mampu bersedekah untuk setiap soalan kamu nak tanya. Tak payah lagi sedekah. Dengar, boleh tanya. Tapi dengan adab yang saya katakan tadi, ayat ini
terus mengajar mereka adab, nak tanya soalan-soalan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah ajar para sahabat tekankan, orang beriman tekankan solat, jaga solat elok-elok dan keluarkan zakat. Kalau tak nak derma-derma ni tak apa, jaga zakat tu. Jaga zakat betul-betul, keluarkan zakat. Dan juga ta'ala Allah dan Rasul. Apa sahaja yang menjadi perintah mentaati Allah dan perintah mentaati Nabi SAW, maka buat. Wallahu khabirun bima ta'malun. Maka Allah mengetahui setiap yang kamu lakukan. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.